Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini kita masuk pelajaran hadis PDPR hadis tahun 1. Sebelum tu kita mulakan dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okay, apa khabar anak-anak murid ustazah semua? Diharap dalam keadaan sihat walafiat. Okay, mari sama-sama kita doa supayanya kita dapat berjumpa di dalam kelas seperti biasa. Kita doa sama-sama supaya virus COVID ni hilang, lenyap terus dari muka bumi ni. Okay, untuk hari ini ustazah sambung pada tajuk perpaduan. Okay, minggu lepas kita dah belajar tajuk perpaduan. Okay, maksud hadis mengenai perpaduan. Okay, apa dia hadis dia? Okay, kita masuk pada maksud perpaduan, cara membentuk perpaduan, kepentingan menjaga perpaduan dan cara-cara memelihara perpaduan. Okay, hari ini saya nak masuk lagi sebelum habiskan tajuk perpaduan ni, iaitu akibat tidak memelihara perpaduan. Okey, akibat tidak memelihara perpaduan. Okey, pertama, semua ikut, berlaku peperangan. Kedua, dibenci masyarakat. Ketiga, pergaduhan dan penindasan. Keempat, penderaan dan pembunuhan. Okey, saya ulang lagi sekali. Akibat tidak memelihara perpaduan. Pertama, berlaku peperangan. Kedua, dibenci masyarakat. Ketiga, pergaduhan dan penindasan. Keempat, penderaan dan pembunuhan. Okey, Ustazah cuba terangkan apa satu persatu akibat tidak memelihara perpaduan. Okey, pertama tadi berlaku peperangan. Okey, perpaduan ni kita dah tahu maksud dia hari tu iaitu bersatu. Okay, bersatu maknanya daripada bersatu tu timbul rasa kasih sayang, hormat menghormati, betul? Okay, maka apabila kita tidak hormat menghormati, kita tidak berkasih sayang sesama jiran ataupun masyarakat, maka berlaku peperangan. Contoh yang terdekat, kalau kita tidak berbaik dengan jiran sebelah rumah ataupun jiran berdepan rumah kita, apa yang akan berlaku? Kita akan bermasam muka, kita tidak bertukar sapa tu. Maka itulah jadinya berlaku peperangan. Yalah, peperangan lah. Maksud salah satu berperang pasal isu binatang pun boleh jadikan bergaduh kalau kita tidak ada bertolakan ansur. Maka perpaduan ni kita kena wujudkan sifat kasih sayang sesama masyarakat. Okey, kedua, dibenci masyarakat. Kenapa? Sebabnya orang tak sukalah perangai yang negatif macam tu. Tu dibenci masyarakat. Kalau kita berbuat baik, kita berkasih sayang sesama masyarakat sekeliling, maka masyarakat pun akan sayang. Okey, tengok kalau kita tidak bersikap macam tu, akibat dia dibenci masyarakat. Okey, yang ketiga, pergaduhan dan penindasan. Ini akan berlaku kepada negara kita kalau kita tidak sepakat dan tidak harmoni, pergaduhan, tidak maksud saza tidak dengan bangsa-bangsa lain. Okey, bangsa Cina, India, kalau kita tak bermuafakat, maka berlakulah pergaduhan juga penindasan. Yang kaya ataupun yang baik akan sentiasa baik, yang buruk akan ditindas buruk. Tak mahu macam tu. Maka kita kenalah pelihara perpaduan. Kan, maknanya walaupun bangsa lain, agama yang berbeza, kita kena bersangka baik dan juga bersikap baik. Terutama kita boleh wujudkan dengan jiran tetangga. Okey, contoh kalau dalam kelas, saya bagi contoh dalam kelas kamu di sekolah kebangsaan, contohnya ada bangsa lain seperti Cina ke India. Di situ wujudkan sikap persahabatan yang baik, tunjukkan kasih sayang, insya-Allah kita tidak ada berlaku pergaduhan di situ. Itu contoh yang paling Ustazah nak terapkan dalam kelas sahaja. Kan?
Apabila kita ada bangsa ataupun agama lain, kita jangan pilih kawan. Kita berkawan semua. Manusia yang Allah ciptakan ni semua sama, cuma berbeza agama dan bangsa, dan juga orang kata apa, nilai-nilai orang kata kebudayaan agama masing-masing kan. Tapi kita berkawan, bersahabat, kita ambil yang baik. Betul tak? Okey, dan seterusnya penderaan dan pembunuhan. Okey, penderaan ni macam mana? Kita dera emosi, jiwa, mental, fizikal, itu pun dikategorikan penderaan. Okey, kalau kita dah tak perpaduan, okey, contoh orang akan ejek, orang akan cakap pun kita akan rasa terkesan, akan rasa sentap, cepat nak marah. Itu yang dikata penderaan jiwa. Maknanya bila jiran cakap macam tu pun kita dah mudah terasa pada jiran tu bertegur kan. Jadi tak mahu macam tu, maka kita kena ada sikap perpaduan dalam masyarakat sekeliling. Okey. Seterusnya tengok penghayatan hadis. Okey, penghayatan hadis. Pertama, umat Islam bersatu di bawah pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun ditindas oleh orang kafir Quraisy semasa di Mekah. Okey. Tengok di sini kita nampak padahal Nabi Muhammad tu seorang pemimpin yang berwibawa, yang baik dengan semua masyarakat sekeliling. Itu pun ada juga orang tak suka dengan sikap baik Nabi Muhammad. Habis kita ni macam mana? Maka kita kena ambil yang positif. Buatlah baik, walaupun orang ada yang sikap negatif kepada kita, kita anggap itu satu dugaan kecil. Okey, yang kedua, semasa Bilal bin Rabah diseksa, Saidina Abu Bakar telah membentuknya membantunya dengan membebaskannya dari menjadi hamba kepada orang kafir. Okey, tengok Bilal pun diseksa. Jadi Saidina Abu Bakar telah membantunya untuk membebaskan Bilal tu daripada kena seksa. Okey, yang ketiga, tentera Islam seramai 313 orang telah bersatu dan berjaya mengalahkan tentera kafir yang berjumlah 1,000 orang semasa perang Badar. Di sini nampak sangat tentera Islam bersatu padu. Sedangkan jumlah yang sedikit dia boleh menang ataupun mengalahkan tentera orang kafir yang berjumlah 1,000 orang. Ramai tak? Daripada 313 tu, tentera Islam kecil jumlahnya kan, tapi orang kafir jumlahnya 1,000 orang. Tapi orang Islam boleh mengalahkan orang kafir. Itu tandanya apa? Walaupun kita sikit, kita kecil, tapi kita bersatu padu, kita bersepakat, maka kita boleh mengalahkan musuh kita walaupun jumlah dia yang besar. Okey. Tengok penghayatan hadis. Pembuli akan muflis di akhirat. Apa yang dikatakan dengan pembuli akan muflis di akhirat ni? Mafhum dari sebuah hadis yang lain, riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang bermaksud muflis dari kalangan umatku ialah mereka yang datang di hari kiamat dengan pahala solat, zakat dan puasa. Di dunia dia telah mengutuk, menuduh, mengambil hak orang, membunuh dan memukul orang. Maka diambil pahalanya lalu diberikan kepada orang yang dizalimi. Jika habis pahalanya, maka diberikan dosa orang yang dizalimi. Kemudian dicampak ke dalam neraka. Tengok, Allah dah menerangkan pembuli akan muflis di akhirat. Walaupun di dunia dia seorang yang taat pada kedua ibu bapa, solat tak tinggal, melakukan kebaikan apa semua, tetapi disebabkan dia melakukan sesuatu yang telah dia telah membuat apa susah nak kata ni,
dia telah memukul orang, maka pahalanya yang apa amalan yang dibuat di dunia akan diambil. Siapa yang ambil? Iaitu orang yang dibulinya tu. Contoh Ahmad. Ahmad dia seorang yang warak, solat, tak tinggal, melakukan amal ibadah, tapi dia telah melakukan satu ataupun sikap yang dizaliminya kepada abu. Maka apabila di akhirat segala amalan Ahmad tu akan muflis disebabkan siapa yang dapat? Dia telah membuli kepada Abu tadi, maka Abu dapat segala amal pahala yang dilakukan oleh Ahmad. Itu yang dikatakan Ahmad tu, itu dikatakan Ahmad tu muflis, walaupun dia dah membawa bekalan di akhirat, tetapi dia telah melakukan satu kesalahan, membuli kepada seseorang, maka apa yang dilakukan telah diambil dan telah diberikan kepada orang yang dia buli tu. Maka orang yang melakukan walaupun sedikit kesalahan itu terus dimasukkan ke dalam neraka. Okey, maka di sini Ustazah nak cuba terapkan nilai-nilai murni. Maka apa dia? Apabila kita berada di mana sahaja, tak kira dengan jiran ataupun kawan-kawan di dalam kelas, kita kena bersatu ataupun melakukan perlu ada sikap perpaduan. Okey, maaf ya. Perlu ada sikap perpaduan. Walaupun dia bangsa agama yang berbeza, tapi kita perlu wujudkan sikap perpaduan kepada semua manusia. Allah ciptakan semua manusia ni sama, cuma yang membezakan sikap. Betul tak? Sikap. Kalau kita nak jadi orang yang baik, Allah nak sayang pada kita, maka kita berkawan dengan semua orang dan menjaga sikap supaya sikap kita baik. Baik. Perpaduan ni senang je nak jaga. Kita sikap baik, orang akan semua sayang. Okey, Ustazah untuk hari ini setakat ini sahaja pelajaran kita pada hari ini. Okey, Ustazah harap semua dapat memahami dan faham apa yang Ustazah terangkan dalam video ni. Okey, kamu boleh tonton video ni berulang kali untuk faham apa yang Ustazah terangkan. Okey, Ustazah sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.